أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kepada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, kita mulakan dengan Allazi. Allazi ini letaknya di awal kalimah. Kita cuba tinjau balik ayat yang semalam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semalam Allazi biyadihil mulk, Maha berkat Allah yang melimpah ruah segala macam kebaikan untuk kita. Di tangannya kekuasaan, di tangannya kerajaan di petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Ini yang kedua pula, iaitu yang, jadi di sini namanya dalam bahasa Arab badal, fungsi dia badal. Jadi terjemahan dia kat sini ialah iaitu yang telah menciptakan oleh ia akan kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kematian itu kepada sesiapa saja. Semua makhluknya akan merasai kematian. Kematian itu bermakna tempoh hayat manusia sudah berakhir. Jadi tempoh beramal, tempoh bekerja dah tak ada lagi dah. Bila dah ada kematian. Cuba lihat dalam surah 21 ayat 35. Baik, kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kami uji kamu
dengan kesusahan dan kesenangan sebagai satu cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi setiap manusia ini diberi tempoh masa untuk hidup di atas muka bumi ini. Cuma tempoh tu tak tahu berapa lama bagi tiap-tiap orang. Tapi walau bagaimanapun, Nabi SAW membayangkan, ini bayangan Nabi, baik, baca hadis Nabi ini. Umru ummati baina sittina was sab'in. Jadi umur umatku di antara 60 ke 70. Jadi yang dah 60 tu kira dah masuk sempadan dah lah. Dah melangkah sempadan. Yang 70 tu kira dekat border nak keluar kan. Jadi itu semua masing-masing punya lah. Tapi Nabi bayangkan itulah umur kita. Jadi umur kita ini mati, dia habis lah. Dah cerita mati, dah habis. Tapi macam mana kehidupan ini hendak kita uruskan? Ini yang penting sekali. Macam mana kita nak uruskan kehidupan kita? Kehidupan kita ini bermula dengan diri kita. Daripada diri kita ini lahirnya keluarga kita. Jadi diri dan keluarga kita ini mestilah kita menguruskannya dengan penuh kesedaran supaya menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dalam surah 63 ayat 9. ayat 9. Semalam kita baca 63:10. Hari ini 63:9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak pinak kamu melalaikan kamu daripada zikrullah, iaitu apa dia zikrullah? Semalam dah ajar. Zikrullah itu Al-Quran. Janganlah harta benda sibuk sangat mencari harta. Dan juga
lampau layan sangat anak pinak sampai nenek tak lepas nak belajar. Jangan sampai kita lalai daripada zikrullah iaitu Al-Quran. Siapa yang kerana sibuk mencari harta benda dan menguruskan anak pinak. Dulu masa belum pencen, nanti saya pencen nak belajar. Dah pencen pula ramai cucu, tak sempat belajar juga. Itu lagilah masalah. Tapi tak apa, ada mak baru. Bila kita lalai begini, sebenarnya apa persediaan kita untuk menghadapi kematian ini? Itu persoalannya. Jadi, yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa yang Dia perintahkan. Kita hari ini banyak belajar agama. Bukan belajar Quran. Beza tak belajar agama dengan belajar Quran? Beza. Sedangkan perintah Allah ialah dalam Quran. Kita pergi belajar buku agama. Bila kita fokus kepada agama dengan fahaman kita, bukan pemahaman yang Allah cerita melalui Nabi, maka kita mungkin terselewing daripada jalan yang lurus. Jadi, ujian pertama kita ialah menentukan Quran ini menjadi panduan hidup kita. Siapa yang ambil panduan selain daripada Quran, maka ia bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Siapa yang ambil panduan lain daripada Quran dalam hidup dia, ia bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Cuba lihat dalam surah 39 ayat 15. Az-Zumar. Tadi kita baca surah 63 ayat 9. Jadi akhirnya kata apa? Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam surah 39 ayat 15 pula, cuba kita tengok apa Allah kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala zalika huwal khusranul mubin. Jadi pujalah apa yang kamu suka selain daripada Allah. Jadi bila seorang itu dia sayangkan Allah, apa pertama sekali dia mesti jadikan pegangan dia? Tentulah kalamullah. Kita sayangkan Allah, maka kalam Allah lah yang kita paling sayang sekali. Tapi kalau kita puja benda lain, kalam Allah ni kita tinggalkan, tak sempat nak tengok. Jadi Allah kata, pujalah apa yang kamu suka selain daripada Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Itulah sebenarnya kerugian yang nyata. Jadi adakah kita nak pilih jalan kerugian? Sedangkan Allah bagi kita terbentang jalan yang luas untuk pilih jalan yang menguntungkan, jalan kejayaan. Tapi kenapa pula nak pilih jalan kerugian? Apa maksud rugi itu? Maksud rugi itu ialah macam Allah sebut dalam surah
39 ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي يا عبادي فاتقون. Jadi bagi mereka esok, kamu dan anak pinak kamu esok akan diberi satu tempat yang di atasnya lapisan api dan di bawahnya lapisan api. Kalau sebab apa tak pedulikan Quran ni? Di rumah sekarang ni semua ada aircon. Tapi abaikan Quran esok, Allah akan gantikan. Macam oven pula. Di atas api, di bawah api. Ngeri, kan? Tapi Allah kata, Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah mempertakutkan hamba-hambanya. Dia beritahu siap dia takut ni. Jangan buat main-main. Ya ibadi fattaquni. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada aku. Peliharalah Quran yang baik-baik. Macam mana nak pelihara Quran? Pertama sekali kita kena boleh baca Quran. Yang kedua, boleh faham Quran. Yang ketiga, amalkan Quran. Yang keempat, ajarkan Quran kepada orang lain. Yang kelima, sebarkan Quran ke tengah masyarakat. Dan yang keenam, sabarlah melaksanakan tugas yang 5 di atas tadi. Ini kewajipan kita terhadap Al-Quran. Inilah jalan yang selamat untuk kita bagi mendapatkan syurga di akhirat kelak. Cuba tengok dalam surah 7 ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang dibawa oleh para rasul, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, tak ambil peduli. Baca pun tak nak, faham pun tak nak, amal jauh sekali. La tufattahu lahum abwabus sama',
pintu langit tak akan dibuka untuk dia. Maksudnya apa? Amal mereka tak akan diangkat. Dan doa mereka tak akan dimakbulkan Allah. Ini Allah cerita kat kita kan? Untuk kita berwaspada. Bukanlah saya cerita, ini Allah cerita. Jadi, bila dah macam tu, wala yadkhulunal jannah. Dan mereka semua tak boleh masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sampailah unta boleh masuk lubang jauh. Sampailah kucing bertanduk. Tak boleh masuk syurga. Kalau tak pedulikan Quran ini. Tadi Allah cerita, di atasnya lapisan api, di bawahnya lapisan api. Ayat 41 pula, surah 7. Sambung yang ni. Baik, kita baca aja. Lahum min jahannama mihadun wa min tahtihim zulal. Fawqiha ghawash. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzi az-zalimin. Jadi bagi mereka esok, tikarnya daripada api dan selimutnya daripada api. Tadi atas api, bawah api. Ini tikar api, selimut api. Demikianlah balasan kami untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Mensyirikkan Allah. Dalil dia? Tak ingat? Surah 31 ayat 13. Inilah Quran, ujian untuk kita. Jadi kita terima sebagai panduan hidup ataupun kita abaikannya kerana mengambil panduan-panduan yang lain. Inilah namanya hidup ini Allah uji kita. Kemudian kita nak faham Quran pula. Macam mana kita faham Quran? Ada kita faham ikut suka kita? Ataupun kita faham menurut apa yang Allah ajar kepada kita? Sekarang ni banyak kita tengok orang cakap Quran, tapi dia cakap tu bukan ikut jalan yang Allah ajar. Satu masalah juga. Jalan yang Allah ajar dengan Quran ini ialah surah 38 ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini adalah sebuah kitab, iaitu himpunan tulisan yang ditulis oleh qalam tentang takdir yang mesti dilalui oleh semua manusia ini.
Siapa yang buat, beriman dan beramal soleh masuk syurga. Siapa yang membelakangkan Nabi dalam hidup dia masuk neraka. Siapa yang menolong orang lain dapat pahala. Siapa yang berlaku zalim kepada orang lain akan dapat dosa. Itu ketetapan yang telah Allah tetapkan dalam kitab ini. Dan turun kepada kita mubarakun, penuh barakah. Kalau kita baca, faham, dapat barakah. Kalau kita ajar orang lain, dapat barakah. Kalau kita amal dalam diri kita dan keluarga kita, dapat barakah. Kalau kita sebarkan kepada orang lain, dapat barakah. Kalau kita sabar melaksanakan tuntutan Quran ini, dilimpahi juga barakah. Jadi barakah atas barakah dalam hidup ini. Dan cara untuk kita faham Quran ini ikut cara yang Allah ajar. Liyadabbaru ayati. Hendaklah mereka semua mentadabbur ayat-ayatnya. Jadi tadabbur ini datang daripada faham. Dia tak boleh tadabbur kalau tak faham. Sebab tadabbur ini bukan mesti terikat dengan satu ayat je. Kalau kita faham Quran kesemuanya, jadi ayat-ayat itu semua akan bantu kita mentadabbur ayat-ayat tadi. Itu sebabnya kena belajar sikit beberapa perkara yang memungkinkan kita tadabbur. Tentu sekali, yang pertama sekali adalah belajar bahasa Al-Quran ini. Bukan belajar bahasa Arab perbualan. Belajar bahasa Quran. Kalau setakat pergi belajar bahasa Arab, kaifa haluka min aina anta ana min Kuala Kansar. Aina Kuala Kansar, ba'id min Kuala Lumpur. Itu tak dapat apa. Dia tak tumbuh iman dalam hati kita. Kecuali boleh mengumpat boleh. Ustazuna Saminun misalnya dia kata. Dia cakap begitu. Tapi kalau kita baca Quran, faham, kita akan dapat banyak faedah. Hari-hari bertambah iman kita. Bila kita baca Quran ini, rasa gemetar di hati kita. Kerana semua ayat-ayat itu membimbing kita. Inilah yang Allah sebut dalam surah 8 ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah orang-orang yang boleh disebut ya Allah, gemetar hati mereka. Ini kitab Allah, gemetar hati mereka. Ini ajaran Rasulullah, gemetar hati mereka. Bila dibacakan pula ayat-ayatnya ke atas mereka, bertambah lagi amalan mereka. Iman di sini maksudnya amalan. Macam mana kita kata bertambah iman? Itu satu istilah yang kadang kita kabur. Abstrak, tak konkret. Wa iza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat di atas mereka,
bertambah iman mereka. Bertambah iman tu, bertambahlah amalan mereka. Kalau dulu kurang jumlah infak tu, makin faham, makin bertambah infak. Ini bukti saya beriman. Sebab itu, salah satu tanda iman ialah sedekah. Nabi SAW bersabda, baik baca, as-sadaqatu burhan. Jadi sedekah itu adalah bukti saya beriman. Baca makin takut. Takut masuk neraka jadi. Tapi makin takut. Itu tak bertambah imannya. Itu maksudnya makin jauh imannya. Tapi kalau dia makin pemurah, makin sayang kat agama dia, makin sanggup berkorban, itulah namanya bertambah iman. Bertambah amalannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Allah kata, bila kamu bagi, aku akan ganti. Saya bertawakal kepada Allah. Saya percaya janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, dia akan ganti. Saya percaya dengan janji Allah. Saya tawakal bagi. Buat usaha yang betul-betul lah, jangan bagi begitu. Maksudnya, ada rancangan yang kita susun betul-betul. Kita majukan agama ini sampai ke tengah masyarakat ini dalam keadaan yang kita rancang, biar masyarakat ini faham Quran dengan sebaik-baiknya. Jangan suka-suka je buat. Orang buat, kita buat. Orang buat, ada tujuan kita buat, saja lepaskan batuk di tangga. Maknanya cuai, abai, tak bersungguh-sungguh. Macam dunia ni kita takut hilang, akhirat juga kita takut kerugian. Biar kita buat di sini ni, buat betul-betul. Sebab Allah nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya. Hari ini kita pula fikir, paling banyak amalannya. Nak khatam Quran sehari sekali misalnya. Jadi tak faham apa-apa lah. Macam ni bagus, macam contohnya. Kita khatamkan surah Al-Mulk selama sebulan ni. 20 hari. Jadi 20 hari itu, cuba kita tanya satu persatu ayat ni, apa pengajarannya. 2 hari ni pun dah banyak dah. Kalau takut tu dah takut, banyaklah takut tu kan. Jadi inilah pengajaran yang kita nak ambil daripada Quran ni. Kadang sahabat Nabi dulu pun tak banyak mereka buat. Sebab Nabi, masa zaman Nabi ni, Quran pun turun secara beransur-ansur. Bila pula mereka khatam Quran? Sebab Quran yang terakhir turun bila? Bila? Tak ingat. Quran yang terakhir turun selepas Nabi buat haji terakhir itu, dalam perjalanan balik ke Madinah tu turun satu ayat Quran. Apa? Bukan al-yawma akmaltu lakum. Surah 2 ayat 281. Itu ayat terakhir turun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jadi peliharalah diri kamu pada hari yang kamu akan dikembalikan padanya kepada Allah. Kemudian disempurnakan bagi setiap jiwa itu apa yang dia usahakan dan dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Ini ayat terakhir turun. Saya tak ingat berapa hari turun tu. Tapi ayat ni turun dalam perjalanan Nabi pulang ke Madinah daripada Makkah. Jadi untuk dapat kita menyempurnakan ujian kita ini dengan baik, maka kita mesti menjadikan Quran ini sebagai rujukan. Ini satu dah jelas. Yang keduanya, kita nak faham Quran itu mesti ikut apa yang Nabi faham. Jangan kita faham ikut yang manusia faham, tapi ikut apa yang Nabi faham. Dan bagaimana Nabi jadikan Quran itu sebagai akhlak baginda yang agung. Dalam surah 68 ayat 4, ini cerita Nabi pula. Ini tadi cerita Quran. Ini cerita Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Jadi bila kita buat Quran ini, orang kata kita gila. Tengok, patutnya tidur di rumah saja, itu baru betul. Mari mengaji pula dah tua-tua ni, dia kata, gila. Kapal pula Quran, lagi gila, kata. Patutnya main golf ke. Infak pula. Suka sangat infak. Dah kena sihir. Begitulah keadaan masyarakat, kan? Jadi sebab tu Nabi dikatakan gila. Sebelum tu apa ayatnya? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Orang tuduh kamu gila. Tak mungkin engkau, wahai Muhammad, dengan Quran yang engkau bawa ni jadi orang gila. Tak mungkin. Jadi, kenapa? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dengan Quran yang engkau bawa ni, engkau dapat pahala yang tak putus-putus sampai ke hari kiamat. Begitu hebatnya. Jadi kerana itu, belajarlah Quran, sebarkanlah Quran.
Kerana kita akan dapat pahala yang tak putus-putus dengan kita belajar Quran ini. Dan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dengan penghayatan Quran dalam jiwa engkau itu, engkau benar-benar berakhlak dengan akhlak yang agung. Itu akhlak yang agung. Hari ini kita dah jadi silap. Kita pisah-pisahkan. Ini akidah, ini ibadah, ini akhlak. Akhlak tu terpencil pada sudut budi pekerti saja. Tapi sedangkan akhlak yang sebenarnya meliputi akidah dan ibadah kita. Itu namanya akhlak. Orang yang berakhlak ni, pertama sekali, dia mestilah faham. Pemikiran dia dibentuk oleh kitabullah. Dia beramal dengan amalan yang diajar oleh kitabullah. Supaya ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak baginda adalah akhlak yang agung, iaitu akhlak Quran. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, tentang akhlak Nabi, jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Cuba baca. Jadi adalah akhlak baginda itu ialah Al-Quran itu sendiri, akhlak dia. Jadi kita nak jadikan hidup kita ini biarlah Al-Quran itu mencetakkan rupa diri kita ini. Menjadi manusia Rabbani. Yang hidup mati untuk Islam. Yang sayangkan agamanya. Yang cintakan Tuhannya. Yang mampu mengungkapkan tiap-tiap hari kata-kata yang benar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Boleh tak kita cakap sahaja benda tu? Malu tak nak cakap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi Quran tak peduli. Boleh cakap tak? Boleh cakap. Tapi cakap tu patut tak? Inilah perkara yang kita nak ubah. Supaya kita bercakap tu benda yang benar dari hati kita. Bukan ucapan yang kita baca daripada riwayat-riwayat yang kita dengar. Kita baca tu penuh kefahaman dan keinsafan. Apa-apa perkara pun kita masuk mesti buat dengan iman dan ihtisab. Sebab itu bila nak masuk puasa, Nabi pesan, man sama Ramadana, baca, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan yang teguh kepada Allah, rasa takut kepada siksaan dia, cinta kepada dia dan mengharapkan rahmat dia dan penuh ihtisab buat ni dapatkan pahala untuk selamat dari api neraka, diampunkan dosanya yang telah lalu. Inilah perkara yang nak kita fikirkan supaya semua yang kita buat ini kita benar-benar menjadi orang yang sayangkan Allah, ikut jalan Rasulullah supaya selamat akhirat kita yang sebenarnya. Oleh kerana itulah dalam surah 33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Benar-benar pasti pada pribadi Rasulullah itu adalah ikutan yang baik buat kamu. Iaitu orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan untuk berada dalam keadaan bahagia di hari akhirat esok. Rasulullah ikutan yang paling baik. Wa zakarallaha katsira, dan banyak membelik-belik Quran dengan mentadabbur ayat-ayatnya, nak dapatkan panduan sebenar dalam menguruskan kehidupannya. Jadi untuk dapat yang ini semua, kita wajiblah belajar. Belajar dengan cara yang betul. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud disebutkan, baik, baca kata-kata Ibnu Mas'ud ni yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi yang isnadnya sahih. Innama halaka ahlul kitabi qablakum aqbalu kutuba ulamaihim wa taraku kitab rabbihim. Sesungguhnya binasanya ahlul kitab sebelum kamu tidak lain kerana mereka itu mengagung-agungkan kitab tulisan para ulama mereka, tapi mengabaikan kitab Tuhan mereka. Hari ini kita baca banyak buku ke banyak Quran? Ke banyak koran? Kalau banyak baca koran lagi dah teruk kan? Jadi yang boleh, janganlah kita abaikan kitab Tuhan kita berpada dengan tulisan ulama je. Pergilah kepada kitab Tuhan kita yang bacalah hadis-hadis Nabi, yang Nabi faham kitab itu terang kepada kita, supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat diterima amalan itu ialah dua syarat, bukan? Satu, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'atun Nabi. Satu, ikhlas lillah. Yang keduanya, mengikut jalan Nabi. Ini sebab itulah kita kena betul-betul buat. Jadi pertama sekali, belajar Quran. Supaya kita buat amalan kita ikhlas kerana Allah. Nampak jalan akhirat itu. Yang kedua, ikut Nabi. Supaya amal kita itu serupa macam yang Allah kehendaki. Kerana Nabi ini Allah yang ajar dia. Dan kita belajar daripada Nabi. Dengan cara itu barulah amalan kita ini berada di atas jalan yang lurus.
Akhir sekali cuba lihat surah 3 ayat 101 sebagai kesimpulan. Surah 3, 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Bagaimana kamu boleh ingkar? Tinggalkan Quran, tak nak ikut sunnah Nabi. Sedangkan dibacakan ke atas kamu ayat-ayat Allah. Dan bersama kamu ada Rasulnya. Jadi siapa yang pegang teguh dengan Al-Quran yang Allah turunkan, serupa macam yang Rasul sampaikan, maka pastilah dia diberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi, fahamilah Quran, ikut cara yang Allah ajar, supaya Nabi sampaikan, supaya kita berada di atas jalan yang lurus. Itulah jalan yang bawa kita ke syurga. InsyaAllah setakat ini dulu untuk pagi ini. Kita sambung lagi pada hari Ahad. Macam mana? Hari Ahad. 11.30 seperti biasa. Jadi InsyaAllah kita rehat esok. Datin nak masak apa semua. Ya. Jadi insyaAllah kita sambung hari Ahad pukul 11.30 seperti biasa untuk ayat 3. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.